Salam dan hai kepada semua pencatur. MSSM Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan melabuhkan tirainya pada esok hari di Kuala Terengganu. Oleh itu, jadi kita nak throwback sikit lah, nak tengok kehebatan seorang bekas juara MSSM, iaitu FM Anas Nazrin Bakri. Kita nak tengok game dia main. Yang ini adalah game dia main di Olimpiad menentang seorang IM dari Switzerland yang diberi nama IM Bitzwerger. Kat sini hitam dimainkan oleh FM Anas menentang putih yang dimainkan oleh IM Bit. Dimulakan dengan pawn ke C4, kita ada English opening kat sini. Seterusnya dibalas E5, G3, Knight F6, Bishop ke G2 dan seterusnya. D5 memberi pertukaran pawn. Kita ada pawn C makan pawn D5, Knight makan pawn D5 dan seterusnya Knight ke C3 mengancam untuk makan Knight di D5. Jadi kat sini FM Anas tak makan, dia gerakkan Knight pergi ke B6. Kita ada Knight F3 serang pawn, Knight C6 kawal pawn dan seterusnya putih membuat castling 0-0. Ini semua adalah teori. Okey, untuk yang tak tahu, FM Anas Nazrin Bakri ini merupakan seorang prodigi, memang satu nama legend yang tak asing lagi dari dunia catur. Dia berjaya mendapat title FM seawal umur 12 tahun. Darjah 6 dah dapat FM dan dia sebenarnya merupakan abang kepada seorang lagi legenda catur kita, iaitu WFM Alia Anin Azwa Bakri. Itu dia. Itu adik dia, ini abang dia. Mari kita sambung kat sini. Bishop ke E7 kita ada. Seterusnya A3 dan kat sini hitam pula yang buat castling 0-0. B4, Bishop ke E6, Rook B1, F6, D3, Knight D4, meletakkan Knight di tengah papan, sangat cantik kat situ. Seterusnya Knight ke D2, C6, Knight D pergi ke E4. Putih pun buat benda sama, letak Knight dekat tengah papan. Queen D7, Bishop E3, Rook F7 dan kat sini kita ada pertukaran piece. Bishop makan Knight D4 yang cantik ni. Bishop makan Knight D4. Seterusnya pawn E makan Bishop D4, serang Knight. Knight lari ke A4. Bishop ke D5, Knight A masuk ke C5 menyerang Queen. Kat sini FM Anas pilih untuk tak makan Knight tu sebab dia nak simpan kedua-dua Bishop dia. Jadi dia larikan Queen pergi ke C7. Kita ada Queen ke C2, F5 serang Knight. Knight kembali ke D2, Rook E8, Knight F3 serang pawn di D4. Jadi Bishop F6 dimainkan, kawal pawn tu. Kita ada Rook F pergi ke E1 dan Rook F pergi ke E7 membuat double rook di file yang terbuka kat sini, file E. Seterusnya A4, Bishop ke F7 dan kat sini Knight pergi ke B3. Okey, Knight tutup Queen kat situ. A4 tak ada orang kawal. Tapi kat sini kalau Knight makan pawn A4 ini tak bagus sikit sebabnya putih boleh Knight B makan pawn D4 dan kita dapat tengok putih mempunyai Knight dekat tengah, sangat bagus dan dia pun ada pawn 2 dekat tengah, sangat-sangat strong dia punya kawalan di petak tengah. Walaupun buah adalah sama dari segi nilai. Jadi sebab itulah selepas Knight B3, Knight tak makanlah pawn di A4. Hitam gerakkan Queen pergi ke D6 serang pawn di B4, kita ada pawn ke E5 serang Knight. Knight lari ke D7 dan seterusnya Knight masuk ke C5. Kat sini sudah semestinya kalau Knight makan Knight di C5 ni, ini tak berapa nak bagus juga sebab putih akan makan dengan pawn B, makan Knight di C5 dan kita dapat tengok pawn C2 of course menyerang Queen dan kat sini putih mendapat file terbuka dekat file B. Dan sebenarnya pawn dekat B tu tak boleh nak pergi ke depan langsung, tak boleh nak betulkan pun posisi dia sebab ada pawn A dan pawn C putih yang kawalan kat situ. Dan kita dapat tengok tekanan yang sangat besar akan berlaku dekat file B dan juga mungkin diagonal bishop kat sini. Jadi sebab itulah selepas Knight pergi ke C5, FM Anas larikan Knight dia pergi ke F8. Kita ada Knight pergi ke D2, pawn ke A6, Knight ke C4 serang Queen dan kat sini FM Anas telah membuat satu gerakan yang sedikit salah dengan larian Queen ke C7. Kenapa salah? Sebabnya kat sini putih boleh mainkan satu gerakan bagus dengan Knight makan pawn di B7 buat sacrifice Knight. Kenapa bagus? Okey, kalau tak makan dapat pawn free lah. Jadi kat sini kalau Queen makan Knight B7, kita ada Knight pergi D6 buat fork serang Queen, serang Rook. Queen
Kalau queen lari contohnya ke C7, kita ada knight makan rook di E8. Selepas bishop makan knight E8, seterusnya queen boleh buat check dekat C4. Knight tutup balik blok di E6 dan seterusnya queen makan pawn di A6. Kita dapat tengok kat sini putih telah pun berjaya mendapat kelebihan satu pawn kat situ. Okey, jadi itulah yang patut dibuat oleh putih. Namun selepas queen C7, Iambit pun tak perasan dia gerakkan queen dia pergi ke D2. Kat sini FM Anas gerakkan knight pergi ke G6. Kita ada rook B ke C1. H6 bersedia untuk gerakkan bishop ke G5 kat situ buat serangan. Jadi rook ke C2 dimainkan awal-awal. Kita ada bishop ke G5 serang queen. Queen lari ke D1. Knight F8. Bishop F3. Knight D7. Dan kat sini pertukaran knight dengan knight makan knight D7. Queen makan knight D7. Dan seterusnya H4 serang bishop. Bishop lari ke F6. Queen C1. Queen C7. Pawn ke E4 dan inilah satu kesalahan ataupun blunder besar yang telah dibuat oleh Iambit. Kenapa? Okey, kita tengok kat sini Kat sini bila pawn tolak ke E4, ini telah membenarkan FM Anas untuk lakukan on pawn dengan pawn D pergi ke E3. Okey, dan seterusnya rook makan pawn E3. Dan kat sini orang boleh pause ini dan cari apakah gerakan kemenangan yang boleh dibuat oleh FM Anas Nasri. Silakan. Macam biasa bagi yang belum subscribe, boleh subscribe, boleh like, boleh share page ni. Bantu kami untuk membudayakan sukan catur terutamanya di Malaysia. Baik, kita sambung. Gerakan terbaik yang telah dilakukan oleh FM Anas ialah bishop pergi ke D4. Kenapa ini bagus? Sudah semestinya kalau rook tak lari, rook tu akan mati. Kat sini Iambit mainkan rook makan rook E7. Namun rook tu tak dimakan terus. Dia buat apa dulu? Hitam lakukan queen makan pawn di G3 buat check terlebih dahulu. Okey, pawn F tak boleh makan queen sebab ada pin kat situ. Inilah blunder yang saya katakan tadi. Kat sini putih teruskan dengan king pergi ke F1 dan FM Anas tak makan pun bishop dekat F3. Dia gerakkan queen pergi H3 terlebih dahulu buat check. Bishop ke G2 blok. Queen makan lagi pawn di D3 buat check dan kita dapat tengok rook di E7 ni akan dimakan. So sebab itulah rook E pergi ke E2 telah dimainkan oleh Iambit kat sini dan kita ada rook makan rook E2, rook makan rook E2 dan seterusnya knight sudah tak cukup pengawal jadi bishop makan knight di C4. Kat sini memang keuntungan belum ada tapi ada sesuatu yang bahaya iaitu pin yang sangat-sangat bagus di E2 kat sini. Seterusnya putih cuba lagi defend dengan bishop ke F3, cuba defend tapi ini sia-sia. Of course kat sini hitam tak boleh mainkan queen makan bishop di F3 lah sebab queen putih akan makan bishop di C4 sambil buat check dan lepas tu putih akan larikan king dan putih akan selamat dan tak ada masalah kat situ. Oleh sebab itu selepas bishop ke F3, sekali lagi FM Anas tunjukkan taring dia main satu gerakan yang bagus iaitu bishop ke B2 serang queen. Kalau korang tengok betul-betul queen-nya tak banyak tempat yang bagus yang dia boleh lari. Dan kat sini putih memilih untuk queen makan saja bishop di B2 dan kita ada queen makan bishop F3 kat sini sambil masih lagi membuat pin. Dan apakah yang dilakukan oleh putih? Putih telah resign dan menyerah kalah kat sini. Kenapa? Kalau korang tengok kat sini pin ni sangat-sangat bahaya. Kalau putih cuba lari contoh king lari ke E1, semestinya perkara paling senang yang hitam boleh buat ialah makan saja. Dia akan queen makan rook E2, queen makan queen, bishop makan queen dan seterusnya. Selepas king makan bishop, kita dapat tengok hitam ada 2 pawn lebih dan ini sangat mudah untuk peringkat tertinggi. Sebab itulah Iambit terus resign dan menyerah kalah selepas queen makan bishop F3.